Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kami diberi peluang untuk membentangkan tajuk tugasan kami, iaitu hadis maudhu ataupun boleh dikenali sebagai hadis palsu. Okey, yang dihormati Ustazah Munazzahah binti Zulkifli dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Okey, sebelum kita masuk kepada tajuk, saya ingin memperkenalkan dulu ahli kumpulan saya, iaitu yang pertama Nur Halidah Azwa binti Zaini bernombor metrik di 192226, dan yang kedua iaitu saya sendiri Nur Fatin Alia binti Srigani bernombor metrik di 19312090, dan yang terakhir sekali Nur Dania Farhana binti Muhammad Fauzi bernombor metrik di 19311981. Okey, insyaAllah kita masuk kepada definisi dan penjelasan hadis maudhu. Okey, hadis menurut bahasa mempunyai beberapa pengertian seperti al-hadis dengan erti baharu, yakni al-jadid, dalam bahasa Arab dipanggil al-jadid, dan al-hadis dengan erti cerita, dalam bahasa Arab dipanggil al-khabar. Okey, hadis menurut istilah pula setiap apa yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW, sama ada perkataan, perbuatan, takrir, sifat akhlak dan sifat semula jadi. Okay, kita pergi kepada definisi maudhu. Okay, maudhu menurut bahasa berasal daripada perkataan wada'a, yadu'u, wad'ain dan maudhu'ain. Okay, yang maksud di situ menggugurkan, menghinakan, mengurangkan, melahirkan, merendahkan, mencipta, menanggalkan, menurunkan dan lain-lain lagi. Okay, maudhu menurut istilah pula sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW dengan cara mengada-ngada dan dusta, iaitu yang tidak pernah beliau sabdakan, beliau kerjakan maupun beliau takrirkan. Okey, insyaAllah kita pergi pada sambungan definisi hadis maudhu. Okey, para ahli hadis mendefinisikan hadis maudhu adalah hadis yang diciptakan dan dibuat-buat oleh orang-orang pendusta dan kemudian dikatakan bahawa itu hadis Rasulullah SAW. Kira-kira maksudnya kat sini macam contohlah, Abu cipta hadis ni, lepas tu dia pasing kepada Ali, lepas tu dia pasing kepada Ahmad, lepas tu kiranya bila dipasing-pasing kan, tetapi dikatakan bahawa hadis ni telah dicipta oleh Rasulullah. Kiranya yang tu bukanlah, yang tu kiranya orang-orang pendusta lah tiga-tiga tu. Sebenarnya hadis tu tidak diciptakan oleh Rasulullah. Yang tu dikenali sebagai hadis maudhu. Okey, hadis maudhu juga disebut dengan nama hadis palsu. Okey, hadis maudhu bukanlah boleh dikelaskan dalam mana-mana kategori hadis walaupun hadis yang dhaif. Okey, kita pergi kepada sejarah kemunculan hadis maudhu. Yang pertama, hasil daripada penyebaran dakwah ke pelosok dunia secara tidak langsung menjadi faktor kepada bermulanya penciptaan hadis-hadis maudhu. Yang kedua, sebahagian daripada mereka memeluk Islam kerana benar-benar ikhlas dan tertarik dengan kebenaran ajaran Islam. Yang seterusnya, namun begitu terdapat juga segolongan daripada mereka yang menganut agama Islam hanya kerana terpaksa mengalah kepada kekuatan Islam pada masa itu. Yang keempat, semasa pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan, golongan ini mula menaburkan benih-benih fitnah yang pertama. Yang kelima, antara individu yang memainkan peranan ini ialah Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang mendakwa telah memeluk Islam. Seterusnya, sejarah kemunculan hadis maudhu. Beliau mendakwa Ali, beliau ni yakni Abdullah bin Sabah, iaitu seorang Yahudi, mendakwa Ali yang lebih layak menjadi khalifah daripada Uthman, bahkan daripada Abu Bakar dan Umar, kerana ianya telah diwasiatkan oleh Nabi SAW. Seterusnya, beliau dipercayai telah mencipta satu hadis maudhu, iaitu hadis palsu yang bermaksud setiap Nabi itu ada penerima wasiatnya dan penerima wasiatku adalah Ali. Dan yang seterusnya, penyebaran hadis maudhu pada masa itu belum lagi meluas disebabkan kewujudan ramai para sahabat-sahabat utama yang mengetahui dengan penuh yakin akan kepalsuan sesebuah hadis. Yang terakhir, mereka menyedari bahaya hadis maudhu kerana amaran keras telah dikeluarkan oleh Nabi SAW terhadap orang yang mencipta hadis, seperti mana sabda Nabi SAW, sesiapa yang berdusta di atas namaku dengan sengaja,
maka dia telah menempah tempatnya di dalam neraka. Kiranya dekat yang terakhir ni, Nabi dah memberi peringatan bahawa sesiapa saja yang menggunakan nama baginda dengan sengaja, maka automatik lah kiranya kita ni macam menempah azab api neraka, macam tu. Contoh-contoh hadis maudhu. Hadis yang pertama, khusyuk dalam solat. Lau khasha'a qalbu hadza khasha'at jawarihuhu. Seandainya hati orang ini khusyuk, nescaya akan khusyuk juga anggota badannya. Hadis ini diriwayatkan Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Baihaqi 2/285, diriwayatkan juga oleh Al-Hakim Al-Tirmizi dalam Nawadirul Usul dari jalan Saleh bin Muhammad dari Sulaiman bin bin Ibnu Ajlan dari Maqbari dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah melihat seseorang yang bermain-main dengan janggutnya saat mengerjakan solat, maka Rasulullah bersabda dengan lafaz di atas. Okey, untuk contoh hadis yang kedua, bagi hadis maudhu, membaca surah Yasin apabila memasuki tanah perkuburan. Man dakhala al-maqabira faqara'a surata Yasin khaffafa anhum yawma izin wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanah. Barang siapa memasuki perkuburan kemudian membaca surah Yasin, maka diringankan pada hari itu segala beban mereka, yakni ahli kubur, dan baginya kebaikan sejumlah orang yang ada dalam perkuburan itu. Okay, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Sa'labi dalam tafsir 3/161/2 dengan jalur sanad dari Muhammad bin Ahmad Al-Riyahi telah memberitakan kepada ayah kami, memberitakan kepada Ayyub bin Mudrik dari Abi Ubaidah dari Al-Hasan dari Anas bin Malik secara marfu'. Syekh Al-Bani menjelaskan dalam silsilah Al-Hadis Al-Dha'ifah wa Al-Mawdu'ah nombor 1246. Okey, saya serahkan untuk perbincangan mengenai tajuk ini kepada rakan saya yang seterusnya. Seterusnya kita pergi kepada gambar rajah untuk hadis yang pertama, iaitu hadis pertama mengenai khusyuk dalam solat, yang mana bermula daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti oleh Abu Hurairah, kemudian Maqbari, turun kepada Ibnu Ajlan, kemudian Sulaiman bin Amru, kemudian Saleh bin Muhammad, turun kepada Al-Tirmidzi, Al-Hakim, kemudian Al-Baihaqi. Itu untuk hadis syarta alif untuk hadis yang pertama. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada syarta alif untuk hadis yang kedua. Yang hadis kedua menceritakan tentang membaca surah Yasin apabila memasuki tanah perkuburan. Okey, bermulanya daripada Muhammad bin Ahmad Al-Riyahi, turun kepada ayah kami, iaitu ayah mereka lah, Muhammad bin Ahmad ni. Kemudian turun kepada Anas bin Malik, turun kepada Al-Hasan, turun kepada Abi Ubaidah, kemudian Ayyub bin Mudrik, dan yang terakhir sekali Syekh Al-Albani. Seterusnya kita pergi kepada golongan yang terlibat dalam hadis maudhu ini. Ada banyak sebab yang menjadikan sebagai manusia tergamak melakukan kesalahan yang amat besar, iaitu memasukkan hadis. Jadi sebab ini dapat dilihat dalam bentuk golongan yang menyebut hadis palsu. Jadi antara golongan yang terlibat tu adalah golongan yang terlalu tenggelam dalam zuhud tanpa ilmu, sehingga dari ingatan mereka ni menjadi kurang dan tidak dapat membezakan di antara hadis atau kata-kata orang lain. Jadi mereka tersilap lalu menyebut sesuatu itu sebagai hadis. Okay, sedangkan yang sebenarnya bukan hadis, dia kata-kata saja. Kemudian golongan ahli periwayat hadis yang tidak menghafal hadis-hadis mereka, maka apabila sesuatu berlaku kepada buku mereka ataupun catatan mereka, jadi mereka ini tak dapat mengingat dengan tepat apakah hadis yang telah mereka catatkan. Kemudian golongan yang soleh tetapi disebabkan terlalu tua, mereka terkena penyakit nyanyuk, okey, lalu tersalah
dalam menyebut hadis-hadis palsu. Kemudian golongan yang tersalah meriwayatkan hadis-hadis palsu. Memang jelas-jelaslah golongan yang dia salah, okay, meriwayatkan hadis-hadis palsu. Dan golongan jahil yang mencipta hadis-hadis palsu. Dia dah jahil, lepas tu dia pergi cipta lagi hadis. Okay, masalah lah dia punya hadis yang dia riwayatkan, hadis yang dia ciptakan tu. Okay, dan mereka ni mereka ni meriwayatkan hadis untuk macam mana, dia nak menggalakkan manusia ni melakukan ketaatan, ataupun dia nak menggerunkan kita untuk melakukan perkara maksiat. Okay, tapi niat dia dah betul dah, bagus lah, tapi dia jahil dalam nak jahil pasal mencipta pula hadis-hadis kan. Okay, kemudian jadi berlaku dah hadis palsu kat situ. Kemudian golongan zindik yang jahat. Okay, mereka ni mencipta hadis-hadis palsu dengan bertujuan untuk menyesatkan lagi lah umat Islam ni. Kemudian golongan yang taksub dengan mazhab masing-masing, macam mazhab kan ada 4 kan, mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam apa lagi, ada yang 4 imam tu lah. Okay, 4 mazhab tu lah. Okay, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi dan juga Hanbali kan. Okay, jadi mereka ni nak saling menguatkan lah diorang punya apa lagi, mazhab. Jadi diorang cipta hadis yang untuk menguatkan mazhab diorang lagi. Okay, jadi tapi mazhab yang sebenarnya diorang cipta tu hadis yang palsu je, tapi tujuan dia nak menguatkan lagi mazhab sendiri, mazhab masing-masing. Dah salah lah kat situ. Okay, kemudian kita pergi kepada golongan yang meriwayatkan, golongan yang menyatakan bahawa tidak mengapa meletakkan sanad palsu kepada kata-kata yang indah. Itu pun dari golongan yang mencipta hadis-hadis palsu. Kemudian golongan pengampu, yang mana mereka mencipta hadis-hadis agar mereka disayangi oleh pemerintah. Okay, kemudian golongan penceramah dan tukang cerita yang berceramah di masjid-masjid. Okay, mereka mencipta dan mereka meriwayatkan hadis palsu semata-mata untuk nak tarik minat masyarakat awam, supaya masyarakat ni yang tukang ceramah ni dapat lebih banyak habuan ke, menjadi lebih terkenal ke, sedangkan dia bawa hadis palsu dalam dia punya ceramah gitu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan hukum hadis palsu, iaitu hadis maudhu'. Para ulama telah bersepakat bahawa hadis maudhu' iaitu hadis palsu ini tidak boleh diriwayatkan untuk orang yang sudah mengetahui akan keadaan statusnya iaitu palsu, kecuali jika ianya disertai dengan penjelasan mengenai status maudhu'nya itu. Hadis riwayat Muslim yang bermaksud barang siapa yang menceritakan suatu hadis dariku sedangkan diketahui hadis itu adalah dusta, maka ia tergolong daripada salah seorang para pendusta. Para ulama menyatakan bahawa tidak boleh atau haram bagi kita untuk meriwayatkan hadis palsu apabila diketahui akan keadaannya yang ini palsu,
melainkan bagi menjelaskan akan kepalsuannya. Ini merupakan pendapat Imam Ibn Salah, Imam An-Nawawi, As-Suyuti dan ramai lagi termasuk ulama-ulama hadis pada masa kini. Hukum ini terbina berdasarkan hadis-hadis berkaitan daripada larangan keras Rasulullah SAW terhadap pendustaan di atas nama baginda SAW. Akan tetapi, hukum ini tidak terpakai kepada hadis dhaif kerana ia boleh diriwayatkan di dalam perkara fadail apabila menepati syarat-syaratnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Sedikit perbahasan mengenai hadis palsu ini, iaitu menyandarkan sesuatu perkara kepada Rasulullah SAW yang mana perkara tersebut bukannya daripada Nabi Muhammad SAW adalah dilarang. Ini kerana hukuman bagi orang yang berdusta di atas nama Rasulullah SAW adalah tempatnya di neraka. Terdapat banyak hadis-hadis berkaitan larangan berdusta di atas nama Nabi Muhammad SAW. Antaranya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar." Maksudnya, barang siapa yang berdusta di atas namaku, maka siaplah tempatnya di dalam neraka. Selain itu, Nabi SAW bersabda, "Man ta'ammada alayya kadziban falyatabawwa maq'adahu minan nar." Maksudnya, barang siapa yang sengaja berdusta di atas namaku, maka siaplah tempatnya di dalam neraka. Riwayat Al-Bukhari. Di samping itu, terdapat juga hadis Nabi yang mana Nabi SAW bersabda, "Man hadatha aniya bihadisin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin." Yang membawa maksud, sesiapa yang menyampaikan daripadaku sesuatu hadis yang pada sangkaannya adalah dusta, maka dia adalah termasuk dalam kalangan pendusta. Berdasarkan kepada beberapa hadis di atas, jelaslah kepada kita bahawa ancaman yang cukup keras terhadap pendusta-pendusta terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, dapatlah kita simpulkan bahawa hukum berdusta di atas nama Nabi Muhammad SAW adalah haram dan dilarang secara jelas berdasarkan nas-nas yang telah disebutkan. Masuk pula kepada faktor kelahirannya hadis palsu ini. Antara faktor utama yang menyebabkan munculnya hadis palsu ialah yang pertama, pertelingkahan politik. Contohnya, kemunculan golongan Ar-Rafidah, iaitu golongan yang menentang para sahabat yang memberi bai'ah kepada Abu Bakar dan Umar sebagai khalifah. Golongan ini kemudiannya berpecah menjadi 300 kumpulan. Golongan Ar-Rafidah ini telah banyak mereka-reka hadis palsu demi kepentingan kumpulan mereka. Golongan inilah yang paling banyak melakukan pendustaan terhadap Rasulullah SAW dan mencipta hadis palsu. Seterusnya, Imam Malik apabila beliau ditanya mengenai golongan Ar-Rafidah ini, jawabnya, "Jangan kamu bercakap dengan mereka dan jangan kamu meminta pendapat daripada mereka kerana mereka itulah golongan pendusta." Seterusnya, pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang Ar-Rafidah dengan katanya, "Aku tidak dapati satu golongan pun yang mengikut hawa nafsu dengan memberi saksi bohong kecuali golongan Ar-Rafidah." Antara hadis yang direka oleh golongan Ar-Rafidah ialah dengan mencela dan mencaci Muawiyah, yang membawa maksud, "Apabila kamu melihat Muawiyah berada di atas mimbarku, maka bunuhlah dia." Padahal Muawiyah ini merupakan antara sahabat Nabi SAW dan merupakan salah seorang penulis wahyu pada zaman baginda. Dalam konteks lain, faktor politik ini juga menyebabkan golongan yang fanatik kepada puak mereka ini mencipta hadis palsu, sebagaimana golongan yang fanatik kepada Muawiyah mencipta hadis. Contohnya, orang yang amanah itu adalah ada 3, iaitu aku, Jibril dan Muawiyah. Faktor yang kedua pula ialah golongan zindik. Yang golongan ini bermaksud golongan yang membenci kepada ajaran Islam dan orang Islam, terutamanya apabila jajahan Islam dan agama Islam itu tersebar ke negara luar dan golongan bukan Arab menerima Islam beramai-ramai.
Mereka mencipta hadis palsu untuk memburuk-burukkan agama Islam dan kesuciannya. Kegiatan ini dilakukan oleh musuh Islam dan mereka yang membenci Islam, baik daripada kalangan individu ataupun pemimpin yang kehilangan kuasa dalam pemerintahan Islam. Oleh sebab itu, mereka telah berusaha mengembalikan kuasa dan kedudukan mereka dengan memburuk-burukkan Islam. Antara lain juga, mereka cuba memesongkan akidah umat Islam dan menimbulkan huru-hara dalam masyarakat Islam dengan cara mencipta hadis palsu, kemudian disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya, yang membawa maksud Allah menjadikan malaikat daripada bulu lengan dan bulu dadanya. Hadis lain pula yang dicipta ialah memandang ke arah wajah yang cantik itu dikira sebagai ibadah. Seterusnya, contoh hadis lainnya ialah buah terong itu merupakan ubat segala penyakit. Manakala faktor yang ketiga pula ialah daripada kejahilan. Terdapat juga orang Islam yang tidak mendalami ilmu pengetahuannya tentang Islam, namun niat dan tujuan mereka adalah benar dan baik untuk agama. Contohnya, ahli sufi atau tasawuf. Kebaikan di sisi Islam ialah ikhlas kepada Allah SWT dan menepati Al-Quran dan As-Sunnah. Disebabkan kejahilan itu menyebabkan mereka mencipta hadis palsu mengenai kelebihan sesuatu amalan, sesebuah surah Al-Quran dan lainnya.